Isu berkaitan pembiayaan politik atau dana politik diterima dari negara asing sudah banyak kali dibangkitkan, tetapi ia seolah-olah bermusim. Bagaimanapun, selepas dakwaan ada pertubuhan dan parti politik di negara ini menerima dana asing bagi membiayai aktiviti mereka hingga boleh menggugat keselamatan negara, menyebabkan timbul gesaan supaya diwujudkan satu akta yang jelas berkaitan perkara ini. Wartawan Harian Metro menemu bual Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Institut Integriti Malaysia Integriti, Dr. Anis Yusal Yusof bagi mendapatkan penjelasan lanjut berkaitan isu ini. Okey, permulaannya ini bukan benda baru. Saya pun walaupun mula mengambil jawatan Presiden sejak Jun tahun lalu, sebenarnya saya pernah berada di institut ni dalam tahun 2005 di permulaan. Waktu itu kami ada sektor politik di Institut Integriti Malaysia ni. Saya pengarah di sektor politik institut ini, dan kita dah buat kerja untuk mempromosi integriti politik sebab salah satu sektor masyarakat dalam Plan Integriti Nasional yang dilancarkan oleh Pak Lah 2004 tu memberi fokus kepada orang politik lah. Maknanya kita bukan hanya integriti masyarakat, keluarga, komuniti, pentadbiran, public service ataupun private sector, tapi juga orang politik. So kerja ni dah lama sebenarnya dibuat. In fact, bila saya kembali ke institut ni bulan Jun yang lalu, kita dah ada pelbagai perbincangan tentang integriti politik yang mengkhusus kepada pembiayaan politik ini, sebab kita merasakan ini satu area yang belum ada satu polisi atau satu dasar yang jelas. Kita Malaysia ni banyak undang-undang, tapi tak ada satu undang-undang yang jelas dalam konteks pembiayaan politik. Jadi dalam perbincangan kita dengan Yang Berhormat Datuk Paul Lau, yang juga Menteri Tanggungjawab tentang Governance dan Integriti, kita memberi cadangan kita perlu untuk kita adakan ini, dan beliau kemudiannya panjangkan cadangan ini kepada Yang Berhormat Perdana Menteri, dan Yang Berhormat bersetuju. Kami kemudiannya menyediakan draft terma rujukan untuk penubuhkan satu jawatan kuasa khas untuk sebenarnya nak mengkaji dulu, bukan untuk buat akta, sebab kita nak tahu dulu, nak buat perbandingan dengan negara-negara lain, nak lihat apa yang kita dah ada. So idea dia mulanya kita nak kaji sejauh mana keperluan ini pada kita. Kita tahu, kita dah pernah sebelum ni, tapi untuk mengkaji secara mendalami. Jadi menjawab soalan saudara tadi itu memang ilhamnya untuk kita nak kenal pasti sejauh mana ada keperluan. Tapi di dalam usaha itu, bila kita dah tengok negara-negara yang kita buat perbandingan macam Mexico, macam Taiwan, macam South Korea, kalau negara-negara itu pun ada peraturannya, maka kita tak ada sebab lagi untuk berdolak-dalik, dan kita perlu come up with a recommendation. Jadi cadangan itu untuk mewujudkan satu akta yang saudara sebut tadi. Dah tentu, in fact itu yang saya cerita tadi itu daripada pengalaman kami di Institut Integriti, yang apa yang kami usahakan di peringkat kerajaan. Kalau dilihatkan daripada program transformasi, even pemandu pun ada mengusahakan, even Parliament Select Committee yang juga pernah buat cadangan unjuran dalam konteks pembiayaan waktu pilihan raya umpamanya tahun 2012. Jadi ini berterusan, dan saya rasa kita kena melihat, walaupun selalu orang kata kita hanya melihat benda ini tapi tak betulkan benda-benda lain. Pada saya, kalau kita nak tunggu, kita nak buat semua benda tu betul, dan takkan terjadi apa-apa. Kita bermula dengan benda yang boleh kita lakukan, dan pada kami rasa membuat satu akta undang-undang baru yang beri fokus kepada pembiayaan dana ini penting untuk kita wujudkan satu pejabat, seorang dilantik seorang controller yang memantau keluar masuk, bagaimana digunakan urus takbir, supaya tidak ada sebarang tuduhan. Ini sebenarnya untuk kebaikan parti-parti politik. Bila dia diadili dengan telus, maka dia tak akan dituduh berkolusi dengan sipolan-sipolan atau dapat habuan, kemudian bila dia jadi kerajaan dia kena bagi projek. Semua ini boleh dilaporkan secara terbuka.
Itu saya rasa asas, dan prinsipnya mesti telus, mesti integriti, ikut peraturan undang-undang. Kita nak bawa lebih ramai orang terlibat sama dalam memahami politik, sebab isu politik wang atau dalam konteks political financing ni, ini bukan isu yang boleh kita pergi tepi jalan dan berbincang dengan semua orang. Tak semua orang faham apa yang dibicarakan. Jadi sebab itu dalam konteks you sebut tadi, ini secara santai nak kita bincangkan, kita nak bincangkan bagaimana, sebab parti politik itu dia perlu hidup. Kalau dia tak ada penjagaan, di mana dia nak dapat punca? Dan kita tahu sejarah daripada permulaan banyak parti politik di Malaysia ini diwujudkan dengan bantuan daripada orang ramai, penyokong-penyokong, ahli-ahli parti dia. Sebab dia ada objektif utama, nak membantu rakyat yang sebab itu parti politik ditubuhkan, kan. Jadi itu dia. Kita belum lagi hasilkan akta. Ini cuma cadangan supaya ada keperluan untuk akta daripada kajian dan perbincangan dibuat oleh jawatankuasa konsultatif mengenai pembiayaan politik ini. Yang kita cadangkan sekarang, sebab itu cadangan itu dibuat daripada jawatankuasa terus kepada masyarakat. Belum pun pengerusi bentangkan dalam kabinet, dan untuk dimaklum pada orang ramai, jawatankuasa ini ahli-ahlinya datang berbincang, ini cadangan kami. Sebab kalau dah dibentangkan dulu ke dalam kabinet, nanti apa yang keluar daripada kabinet itu orang kata ini setelah diperhalusi jadi kita kata ini untuk kebaikan. Jadi kalau bagaimana kerajaan yang berkuasa mentafsirkan cadangan-cadangan ini, apa yang keperluan, dan sudah tentu itu perlu mendapat ambil kira pandangan daripada semua pihak. Tambah-tambah kalau benda itu harus pergi ke parlimen, kan, perlu diwakili. Jadi secara amnya 32 cadangan yang kami bentangkan, yang apa yang pada kami, walaupun benda itu bukan, ada yang immediate, ada yang dia ada long term, short term, kesemua tu adalah benda yang doable, yang boleh dilakukan. Dan peringkat awal ni yang kami dapat lihat, walaupun dalam konteks kerajaan yang memerintah di negara Malaysia ini, Barisan Nasional rata-rata ya menyokong, walaupun mereka belum melihat detail, dan tentu mereka mahu melihat detail yang sebetulnya. Tapi ada juga dalam konteks ini ada yang meminta lebih daripada apa yang dah kita cadangkan. Dalam konteks daripada parti-parti politik yang lain juga, ada yang merasakan belum lengkap, perlu mengambil kira cadangan-cadangan yang lain lagi, atau dalam konteks sistem demokrasi itu bukan hanya political financing, tapi kena betulkan SPR, kena betulkan pelbagai agensi. Itu yang saya sebut di mula tadi. Kalau kita nak lakukan, kita mulakan apa yang kita boleh buat. Sebab kalau kita nak ubah akta SPR sedia ada, dan itu akan makan masa yang lebih lama. Tapi bukanlah kita kata itu tak perlu dilakukan. Soalnya kita buat yang ini, bila ini dah betul kan, kita buat berperingkat-peringkat, dan itu semua perlu diambil kira, perkara-perkara penambahbaikan. Tapi kita mulakan yang asas dalam konteks ini. So ada juga di sebelah sana pun yang menyokong, tapi mungkin suara mereka tidak didengari. Jadi pada saya, di mana pun isunya untuk semua ahli politik, pertamanya membaca cadangan ini secara detail, melihat, memahami rasional di sebalik kenapa benda ini dicadangkan. Tidak hanya menembak berdasarkan 3 baris yang dilihat, sebab setiap satu tu ada sebab. Kita pun tidaklah hanya melontarkan cadangan semata-mata untuk beri cadangan. So saya rasa kalau semua ambil peduli, mungkin mereka boleh buat satu perbincangan kecil, jemput ahli-ahli jawatankuasa yang ada untuk datang memberi pandangan dan memberi penjelasan, dan mungkin daripada situ kita boleh, ini demokrasi, dan proses itu yang kita nak. Kita mahu masyarakat berbincang. Nama pun jawatankuasa konsultatif, yang kita wujud konsultatif kebangsaan. Jadi proses yang kita buat pun secara konsultatif, berbincang dengan pelbagai pihak. Cuma waktu itu kita tidak mahu penglibatan direct daripada ahli-ahli politik, kerana kita nak buat regulation untuk ahli politik. Kalau dia dah ada dalam jawatankuasa daripada awal, dah tentu dia akan mahu cadangan itu berpihak kepada kepentingan politik. Itu yang sebabnya. Jadi bila kita dah ada asas ini, kita boleh negotiate dengan parti-parti politik siapapun, sebab kepentingan yang kita sedang bawa ini adalah kepentingan rakyat terbanyak.
Itu saya rasa perlu diingatkan. Kalau saudara lihat 32 cadangan itu kebanyakan adalah hasil daripada perbincangan kami dengan pelbagai kumpulan masyarakat, dan ini yang masyarakat mahukan. Sebagai contoh, katalah kita banyak orang yang bekerja dengan jabatan kerajaan atau even dalam private sector. Ada peraturan-peraturan perbatuan, umpamanya mileage bila you buat claim tuntutan. Jadi kita pergi mana-mana, balik atau hotel claim dan sebagainya, ada peraturan kan. Jadi jelas bagaimana kita belanjakan taxpayers ataupun cari keuntungan company untuk membayar benda-benda ni. Dalam konteks parti politik, walaupun ada peraturannya, tapi kita jarang bahawa ada amalan di bahagian di cawangan yang minta ahli dia pergi mesyuarat isi borang, selalunya hanya berdasarkan kepada urusan bagaimana saya tak mau sebut, tapi selalunya kantong poket siapa yang banyak, orang itu yang akan memberi. Dan ini walaupun dia kata ini pertubuhan siasah, tapi walaupun pertubuhan siasah harus diuruskan dengan profesional. Akaun perlu diaudit, dari mana-mana pun donation, sumbangan dan bagaimana benda itu semua tu harus dilakukan dengan betul, dan perbelanjaan juga harus diambil kira. Kita tidak boleh hanya sebab ini pertubuhan siasah dan kita boleh guna duit secara sesiasah mungkin, dan itu saya rasa perlu kita fahami. Dia begini, saya rasa banyak persepsi yang ada di luar sana. Satu, banyak perkara ini orang tak tahu. Tambah dia ada berbagai layer, dia berlapis-lapis. Kalau memang kita semua tahu tiap-tiap parti politik di headquarters dia akan ada annual report, laporan, itu memang betul, itu semua ada. Tapi kita sekarang nak tengok, okey, tiap-tiap negeri ada perhubungan negerinya atau state level. Semua parti di Malaysia ni cuma nama, mungkin ada yang panggil cabang, ada yang panggil bahagian, lepas tu ada yang ranting, ada yang cawangan dan pelbagainya. Tiap-tiap sampai ke akar umbi tu, tiap-tiap dia punya cawangan atau ranting dia tu dah tentu ada account bank dia. Ya? Tiap-tiap dah tentu ada account bank, sebab mesti ada duit untuk dia nak belanja dan mesti diuruskan. Siapa yang memantau? Sebetulnya kalau ikutkan memang Registrar of Society, sebab mereka ni semua didaftarkan di bawah pendaftar pertubuhan kan. Tapi bila kita bincang dengan rakan-rakan di ROS pun, mereka tak ada kapasiti untuk pergi monitor semua beribu. Itu yang parti politik, sebab dia harus juga melihat pertubuhan-pertubuhan, persatuan-persatuan bola keranjang, jinjang dan sebagainya, yang juga perlu dia tengok, yang orang hantar laporan dan sebagainya. Tak keseluruhan. Pilihan raya di bawah SPR, tak SPR dah ada bagaimana dia ada cap perbelanja. Jadi yang sekarang ni kita nak kata keseluruhan, sebab politik ni berjalan bukan hanya waktu pilihan raya. Dia berkempen bukan hanya pilihan raya, dia buat program keseluruhan. Kalau dia menang, dia nak buka pejabat dia di kawasan parlimen ni, bagaimana dia belanja pejabat pusat khidmat dari mana-mana duit. Bukan waktu pilihan raya saja. Mana termasuk juga yang perjalanan pilihan dalam parti masing-masing. Sebab keseluruhan, saudara kalau bayangkan bila dia jadi wakil rakyat atau dia pegang jawatan, dia jadi exco ataupun apa, dia ada kedudukan, mana dia pegang office yang membolehkan dia berurusan dengan pelbagai perkara. Katalah kalau dia exco negeri yang jaga tentang sampah atau local government, dia bertanggungjawab, dah ada kontrak dan sebagainya. Kerisauan kita, kalau ada orang yang mula mengenal pasti seseorang calon daripada awal dan mula membiayainya secara orang tak tahu, bila datang kepada kedudukan itu, dah tentu orang tu akan terhutang budi. Dan ini yang kita nak jaga. Sebolehnya, kalau kita boleh mentafsir benda ni secara terbuka, kalau ada orang percaya saudara ni hebat, dia rasa ada potensi untuk jadi pemimpin negara yang hebat, dia nak bantu saudara, jadi bagi duit.
Kalau sekarang kita declare simpulan-simpulan bagi duit untuk saya guna untuk ini, yang saya guna ini daripada duit yang dia bagi ini. Jadi bila saudara menang, dapat kedudukan, position, rakyat boleh memantau. Adakah sebab dia bagi udang dan dapat mi akhirnya? Kalau tidak, kalau saudara treat dia sebagai semua orang yang dapat, dan masih you boleh, walaupun you donate, you masuk bid and selection based on your merit. Tak ada masalah. Proses tu kalau dibuat secara terbuka dan telus, bagilah banyak mana. Sebab tu kita cadangkan tak payah ada limit. Bagi, nak bagi. Nak belanja pun belanja, because after all orang akan belanja juga untuk dia memenangi. Selagi dia boleh open, declare dan semua ni secara telus, tak ada masalah. Yang mahu orang perhatikan daripada dana yang dia dapat ni, dia adakah masukkan private account dia, atau ini adalah untuk akaun politik dia. Dia bukan sebelum dia jadi masuk politik, kekayaan dia X. Lepas dia masuk politik, bapa saya dulu lepas dia masuk politik tu, duit dia habis, dibelanjakan untuk orang. Tapi ramai yang sekarang, persepsi orang ramai masuk politik ni untuk kayakan diri. Ini yang nak kita betulkan persepsi itu. Betul atau tidak, itu a different issue. Yang pentingnya melalui pembiayaan politik yang kita nak cadangkan ini akan dapat. Dan pada masa yang sama, kalau ada orang benar-benar yang berkeinginan, yang ada sifat-sifat kepimpinan dan idea yang baik, tapi mungkin tak digemari oleh parti dia, maka dia tak akan dijadi calon. Tapi kalau orang macam ni ada orang boleh bagi direct funding pada dia. Ada juga orang di luar sana, dia tak nak bagi duit pada parti politik, tapi dia berminat pada orang, dia boleh bagi directly. Dan ini yang kita nak cuba nak create satu landscape politik yang baru, yang lebih sihat, yang bukan hanya dikongkongi atau dikontrol oleh sebilangan orang-orang yang hanya bukanlah kita kata yang ampu sana dan ampu sini, ya. But more or less, kadang masalah di negara kita, orang yang terbaik antara kita tidak menjadi wakil rakyat. Sedangkan kalau secara politiknya, saudara pergilah mana-mana kampung. Ini mungkin dalam konteks kalau di bandar tu tak nampak sangat sebab semua orang sibuk bekerja. Tapi kalau di kampung-kampung, di setiap kampung akan ada seorang manusia yang semua orang kampung kenal. Kalau ada apa-apa masalah, pergi jumpa Pak Usop ni umpamanya. Dia akan bantu, dia akan selesaikan dia. Kadang orang tu bukan pun penghulu yang dilantik oleh kerajaan, tapi ada orang-orang macam ni yang ada dalam masyarakat, yang sentiasa terbuka untuk membantu. Orang macam tu, kalau saya, orang macam itulah saya jadikan wakil rakyat. Betul. Itu prinsipnya. Sebab satu, kenapa kita cadangkan supaya foreign funding ni langsung di-ban, sebab kita beranggapan negara Malaysia ni ada bukan hanya undang-undang, ada sovereignty dia, kedaulatan negara kita akan terancam kalau orang boleh kuasai parti-parti politik dalam negara kita. Orang daripada entah mana-mana, kalau dia boleh beli, dia boleh kuasai, dan dia akan dictate apa yang dia mahu dilakukan dalam negara kita. Jadi sebagai rakyat Malaysia, saya rasa kita perlu untuk stop ini daripada berlaku, pertamanya. Kedua, kita nak tentukan juga bahawa antara yang di dalam negara pun dia tidak didalangi oleh orang luar. Bukan susah, dia boleh buka syarikat dan dia bagi salurkan melalui itu pun nak kita pantau. Sebab itu kalau dia declare, kita boleh tahu dan kita boleh check daripada mana hasil ni datang. Sebab kalau sekarang kita tak tahu. Okey, saya secara detailnya mungkin benda ni perlu dibincangkan lebih lanjut. Kita pun cadangkan ini supaya Attorney General Chambers yang akan draft ni perlu mendalami, dan kita pun cadang apa area yang perlu mendalami. Tapi yang saya gambarkan begini, perlu wujudkan satu mungkin satu pejabat dengan kaki tangan dia, yang di mana controller ini dilantik, dan pelantikan controller itu pun kita tak mahu dia dilantik oleh orang yang kemudiannya akan dictate pada dia. Jadi dia harus orang yang lapor kepada satu jawatan kuasa penasihat daripada orang-orang yang tak terlibat dengan politik, dan jawatan kuasa itu di bawah parlimen. Itu kalau di saudara telitikan what is the independence
kebebasan pejabat pengawal ini sangat penting. Dia tak boleh berpihak pada mana-mana. Okay. So apa yang dia, sebab tu kita katakan kalau ada siapa nak bagi donation, benda tu harus dilaporkan. How many weeks before? 30 hari daripada tarikh dia terima duit tu untuk dia laporkan. Saya terima 300,000 daripada simpulan-simpulan. Declare. Kalau ada receipt ke apa benda yang dibagi, dimasukkan untuk bagi tahu duit masuk akaun dia, dan duit ini dah dimasuk dalam akaun yang dibuka khas untuk terima wang politik. Bukan akaun yang dia masukkan yang sama yang dia bayar tuition anak dia. Itu nanti dah tak SPRM, dana yang masuk parti politik tak lapor pada SPRM. Tak ada. Sekarang ni yang bab lapor pada tu tak ada agensi lain. Yang declare itu more asset declaration. Pejabat awam. Saya, menteri, they have to declare. Isi beli kereta, rumah baru, apa nama, bini baru je tak. Ni santai, I just need to no, but the point is that you declare tu yang akan, kalau dalam anggota kabinet, di bahagian kabinet akan simpan maklumat yang dia declare. SPRM ada akta untuk pergi tengok apa harta-harta yang dimiliki oleh menteri-menteri, sebab dikuatiri mungkin kalau maklumat tu terdedah pelbagai benda-benda. Tapi pada saya, kadang kita ni takut pada benda-benda yang ialah is a good excuse, dan saya tak katalah ini bukan satu benda yang tak betul. Tapi berapa ramai di Malaysia ni orang yang anak-anak kena kidnap sebab hasil mak bapak dia declare asset. Sebab tak declare asset pun, kalau orang tu kaya, dia tengok kekayaan daripada rumah, kereta dan sebagainya, orang nak buat jahat, dia akan buat homework, kan. Tapi yang kita buat ini lebih kepada nak tunjukkan bahawa seorang yang memegang jawatan pejabat, jawatan penting dalam negara umpamanya, daripada mana, kalau dia dah ada kekayaan daripada hasil dia perniagaan dan sebagainya, dia bagi tahu mana dia memang kaya. Jadi bukan dia mengawal kekayaan lepas dia pegang jawatan. Yang dikuatiri maknanya dia pegang jawatan, bila dia pegang jawatan, daripada jawatan tu dia guna jawatan ni untuk dia buat duit. Itu asset declaration tu untuk kita tahu. Pegawai kerajaan pun begitu juga, kita kena buat declaration. Jangan bila dia pegang jawatan, duit disimpan dalam almari, dia tak declare kot. Ini benda-benda ini kena difahami. Tapi dalam konteks parti politik, kita nak tentukan supaya parti-parti politik juga, sebab parti-parti politik ni diuruskan oleh orang-orang, dan orang-orang ini, these are the players yang akan pegang jawatan, dan mereka akan dapat habuan tertentu. Dan ini yang kita nak, usaha yang kita buat ni nak dapatkan kembali keyakinan rakyat. Sebab sekarang ni kalau saudara pergi bertanya tepi jalan, rata-rata persepsi masyarakat tentang isu ini seolah satu kebobrokan, satu benda yang buruk, yang sampai hilang kepercayaan. Dan ini bukan saya kata, laporan kajian dibuat, trust deficit di Malaysia terhadap kerajaan ini dah berkurangan, dan kita perlu, dan taklah bermakna teruk sangat kerajaan ini. Ini ada setengahnya mungkin misconception, ada setengahnya kerana maklumat itu tak sampai dan orang tak tahu. Banyak benda-benda baik yang dah dilakukan, tapi mungkin sebab kita tidak pergi blow our trumpet, tak pergi cerita kat orang, maka tak ramai yang tahu apa perbaikan-perbaikan yang dah dilakukan dalam pentadbiran, dan sebab itu usaha-usaha ini dilakukan secara berterusan. Dan kalau nak kata tak baik, kenapa diwujudkan jawatan kuasa seperti ini? Dibenarkan kami melakukan tugas ini, mengkaji dan membuat cadangan. So saya rasa iltizam politik itu ada. Sekarang pokoknya ahli-ahli parti-parti politik perlu melihat bagaimana mereka boleh melihat cadangan ini sebagai usaha untuk membantu mereka dan negara. Dan sebab cadangan ini hasilnya daripada pandangan rakyat, dan untuk rakyat ini yang mereka mahu lihat, supaya parti-parti politik diuruskan secara telus. Tak, sebab itu saya sebut di awal tadi, kami kat sini bukan buat sebab dia kalau macam tu dia knee jerk reaction lah.
Dia bila ada benda tersedak baru ni nak dah nak pergi ke bilik air baru nak korek lubang lah umpamanya kan. Saya sendiri daripada ada buku yang saya tuliskan tahun 2007 lagi dah kita bincangkan isu ini. So ini bukan sesuatu yang baru, cuma benda ni berterusan dan memakan masa, dan ada ketikanya ada benda-benda yang pada waktu yang betul, at the right time, benda ni akan datang ke penghujungnya. Tapi bukanlah sebab ini tiba-tiba hanya kerana apa yang orang cakap. Sebab itu saya rasa kita kena fahami dan lihat komposisi jawatan kuasa yang ada dalam ini bukan orang sebarangan yang dipilih, dan bukan hanya orang yang hanya nak mengiyakan. Betapa sukarnya, saya hanya setiausaha tapi pengerusi nak meyakinkan ke semua ahli yang datang dari pelbagai latar belakang untuk bersetuju kepada 32 cadangan ini pun perlu kita di kerajaan pusat, Barisan Nasional Kerajaan di Pulau Pinang DAP dan Pakatan, di Kelantan pun sama, di Selangor. Jadi saya bila orang cakap macam itu pada saya, dan ada ketikanya kalau Pakatan Harapan sekarang juga mungkin dia ada berpeluang akan jadi kerajaan. Jadi kalau akta ni ada, dia juga akan menggunakan ini. Sebenarnya kita bukan siapa akan ambil kesempatan. Sebab itu kalau saudara lihat betul-betul, ini soal saya tadi, orang yang buat kritikan seperti ini, dia belum baca pun cadangan yang kita tulis ni. Sebab ada dalam cadangan tu kita menentukan supaya akan ada dalam akta tu, kita draftkan supaya tidak ada diskriminasi. Maknanya kalau you ada duit nak menyokong parti A, tapi yang memerintah tu parti B. Jadi sebab dia tengok you sokong parti A, maka you tak dapat projek. Sebab itu cara nak dapat projek pun kita cadangkan perlu dilakukan secara telus. Tak boleh kita lagi bagi kawan-kawan dan sebagainya, dia harus dilakukan dengan telus. Ini proses yang saya rasa pendidikan masyarakat ni penting. Bahasa dekat universiti dia kata political literacy. Literasi politik. Kalau literasi, belajar membaca di sekolah, belajar nak baca literasi, you are literate, you boleh baca. Tapi political literacy ni nak faham politik. Sebab tak semua rakyat kita faham. Pendidikan politik di Malaysia ini mungkin hanya pada segolongan masyarakat saja. Even pelajar-pelajar universiti pun bila saya berinteraksi bertanya, ada ramai yang tak tahu. Kalau kecualilah yang ambil undang-undang atau ambil sains politik. Tadi pagi saya di lembaga hasil Talbegi, saya tanya dalam Dewan yang besar, berapa ramai orang boleh beritahu saya perbezaan antara ahli Dewan Undangan Negeri dengan ahli Parlimen? YB, ya, dua-dua YB belaka. Tapi peranan ahli Dewan Undangan Negeri dengan ahli Parlimen tu berbeza. Dan di kawasan Parlimen itu ada ADUN, ada MP. Apa hubungan mereka? Bagaimana mereka mainkan peranan dalam konteks mewakili rakyat? Adakah mereka ketua masyarakat atau dia wakil rakyat? Perkara itu asas, tapi tak difahami oleh semua orang. Jadi bila tak difahami, rakyat tambah pula dengan cara pemikiran kita yang agak feudal pada setengah ketika, yang menganggapkan wakil-wakil rakyat ni macam almost demigod, dewa. Kalau datang YB, iyalah kita menghormati sebab kita beri tugas dia untuk mewakili. Tapi rata-rata orang akan mengharapkan YB dia Superman, punyai magic wand yang boleh menyelesaikan semua masalah. Kesian juga. Saya ada ramai kawan-kawan yang YB yang dia kata duit aku ni habis gitu je. Kita pun faham. Sebab orang mempunyai harapan yang tinggi menggunung. YB kalau turun kawasan tu boleh menyelesaikan. Malah ada orang yang seorang kawan saya YB tu, orang hantar phone bill kat dia, suruh dia bayar rakyat. Jadi dalam konteks ini, saya rasa pendidikan pada rakyat tu penting supaya rakyat tahu wakil rakyat, ahli parlimen umpamanya, adalah orang yang kita di kawasan parlimen itu hantar untuk mewakili mereka di parlimen, supaya dialah wakil masyarakat di kawasan parlimen itu untuk menentukan apa juga
undang-undang yang diperkenalkan, akta baru yang diperkenalkan tidak membebankan rakyat. Dia perlu berdebat dan argue dan tanya soalan untuk kepentingan rakyat yang dia wakili. Dan dia perlu berada di parlimen. Jadi kalau orang kawasan duk harap YB tak balik kawasan, ya habis macam mana kalau dia balik kawasan, dia nak buat kerja yang sepatutnya dia buat. Jadi kita ini kalau longkang tersumbat, takkan nak suruh YB datang selesaikan masalah longkang tersumbat. Ini pendidikan je. Kalau kadang saya tahu bila saya cakap macam ni, setengah orang kata, oh ini nak salahkan rakyat. Ini bukan soal salahkan rakyat. Ini because out of ignorance. Pendidikan tentang politik itu tidak dilakukan secara meluas. Dan kita perlu, mungkin Surat Khabar punya peranan untuk mendidik masyarakat supaya rakyat tahu. Malah soal benda ni bukan hanya rakyat. Ada wakil rakyat pun tak tahu peranan mereka. Ada satu kajian dibuat di parlimen oleh, saya tak ingat apa nama grup ni. Dia tanya 6 soalan pada wakil-wakil rakyat. Yang mana menjawab, daripada ramai yang jawab tu, saya rasa tak sampai 30% yang menjawab yang memberi jawapan menepati apa rata-rata mereka sendiri tidak tahu. Jadi mungkin hanya bukan pendidikan pada masyarakat, pendidikan pada ahli-ahli parlimen dan Dewan Undangan Negeri juga perlu. Ini bukanlah kita criticize, ini dalam konteks nak membina negara bangsa. Kita dah masuk ke 2016, nak jadi negara maju 2020. Pemikiran kita semua dia bukan soal pendidikan, bukan mesti kena ada PhD baru nak kata orang tu. Dia tak ada pendidikan universiti pun tak perlu. Yang perlu adalah kefahaman bahawa apa yang berlaku di sekeliling dia. Sebab dalam hidup negara berdemokrasi, bagaimana peranan masyarakat itu perlu dimainkan. Itu saya rasa penting. Cabaran waktu kami sedang menyediakan itu dah tentu walaupun kita tidak melibatkan ahli politik secara terus, tapi kita juga berbincang untuk dapat pandangan awal mereka. Ada beberapa orang yang kita dapat bertemu, yang kawan-kawan kita kenal, memberi feedback. Tapi saya rasa permulaannya cabaran yang kami nampak ini rata-ratanya bila yang kita tengok, ini bukan benda yang keutamaan pada setengah mereka. Mereka lebih utamakan pilihan raya akan datang, macam mana nak menang pilihan raya. Dan itu semua menumpukan pemusatan pemikiran mereka kepada itu. Yang ini ialah bagus, tapi yang ini lebih penting. Saya tahu ini bila saya cakap ni akan menimbul kemarahan, orang akan tuduh macam, tapi itu realitinya. So cabaran pada kami bila kita buat satu international conference, satu seminar peringkat antarabangsa yang kita bawa speaker daripada negara-negara luar, Indonesia, Korea, Taiwan, Mexico datang untuk share bagaimana mereka menangani isu ini, yang kita jemput daripada semua parti-parti politik. Boleh kira yang hantar wakil datang. Jadi itu cabaran. Menyedihkan kan? Hampir menyedihkan. Ya, bila kita cakap itu nanti orang kata, you hantar alasan macam-macam, I think excuses. But issue dia sekarang, kalau ada rasa kepentingan, maka semua orang patut datang. Sebagai contoh, ini bukanlah kita nak hanya nak puji, tapi parti gerakan umpamanya, mereka antara parti politik yang menghantar cadangan mereka kepada jawatan kuasa ini. Ada juga kita terima daripada pelbagai kumpulan masyarakat yang lain, tapi parti politik gerakan memberi wakil presidennya yang juga political secretary datang duduk di tempat saudara, bincang dengan saya dan bagi pandangan dan menyokong apa usaha kita dan melihat benda ni. Jadi itu satulah. Tapi kalau kita tengok yang lain-lain tidak merasa benda ni penting, tapi bila benda ni dah jadi cadangan, bila Perdana Menteri dah kata bersetuju, dah perlu kita lakukan, macam-macam timbul isu sekarang. Saya rasa, dan yang terkini, saya rasa ramai orang cuba apa yang kita nak buat ni untuk parti politik, tiba-tiba banyak bercakap tentang NGO dan sebagainya. Saya rasa itu benda lain. Takkan kita nak cakap tentang NGO tapi political funding. NGO bukan terima political funding. Tak kisahlah daripada mana asalnya. Yang itu kalau nak buat, boleh tubuhkan jawatan kuasa melihat pembiayaan NGO.
dan ROS boleh lihat bagaimana benda tu nak ditangani secara mendalam. Bila dah dicampur benda ni akan menimbulkan isu lain dan pandangan orang akan merasakan seolah-olah kita nak cari salah. Itu yang akan dia timbulkan, ni nak cari salah orang itu dan sebagainya, dan tak sudah. Jadi ini akan tutup perkara yang lebih baik nak dibuat hanya kerana orang dah hilang kepercayaan pada usaha baik ini kerana benda ini dikaitkan dengan pembiayaan kepada NGO. Saya rasa itu penting untuk dimaklumkan kepada masyarakat. Harapan saya senang. Kami setelah berpenat lelah, pada saya kalau ada keinginan, iltizam bahawa kita perlu adakan ini sebagai permulaan untuk even bersetuju, dan mungkin dalam bersetuju tu ada yang bersetuju tidak bersetuju, you can agree to disagree, tapi benda-benda ini perlu kita buatkan segera. Kalau gerakan untuk melakukan itu boleh diambil secepat mungkin, sebab janji yang Hormat Perdana Menteri waktu melancar adalah untuk adakan satu pembaharuan sebelum GE14, dan saya rasa political will ada, tapi sokongan semua pihak dan perlu dapat. Dan saya boleh faham kalau memang kita pun cadangan-cadangan ni ada mungkin benda boleh diperdalami, tapi bukanlah dipertikaikan terus. Kita fahami dan kita bincang dan kita boleh cari jalan pertengahan. Tapi kalau terus-terus kita just langsung belum apa-apa lagi dah kita kata perlukan bulan dan bintang dan sebagainya, dan dah tentu ini takkan ke mana. So prinsip utamanya kita semua dan yang penting masyarakat Malaysia, harapan saya supaya tahap ketelusan dan integriti itu nak kita angkat. Buatlah macam mana pun. Pada saya sekarang tak perlu ada akta pun. Kalau tiap-tiap parti politik atau ahli politik masing-masing dia buka akaun sendiri, dia pergi declare, bukan susah sangat, dia boleh pergi ke Suruhanjaya bukan ROS ni, Suruhanjaya Sumpah, declare saya simpulan ada duit banyak-banyak ni, okay, put it dalam website dia. Itu yang ideal ni lah. I don't want to be an idealist. Pada kita dalam konteks pragmatik masyarakat ni yang boleh kita buatkan. Kalau tiap-tiap seorang dah mulakan, tak perlu benda ni. Parti politik semua kata okey, kita ada lantik seorang pengurus kewangan profesional yang ada auditor, dan you just have it done properly. Dan semua itu dilakukan di setiap peringkat lah. Saya tahu di headquarters memang ada, tapi sebab kita masih lagi macam volunteer kind of work, jadi tak boleh bila menguruskan kewangan, even persatuan-persatuan volunteer pun perlu do it properly, buka akaun yang betul. Dia tak boleh dia buat pertubuhan lepas tu buka akaun semua masuk poket dia. So, benda-benda ni sebab you ada melibatkan orang lain, tambah pula duit itu datang daripada orang masyarakat, sokongan daripada orang luar, benda-benda tu perlu dilaporkan secara betul. Itu harapan. Tapi pada saya kalau dapat buat sikit daripada apa yang kita cadangkan pun, it's an achievement. In fact, untuk benda ini dibicarakan dalam surat khabar, dibincangkan macam ni, walaupun ada setengah tu saya nampak dah di-hijackkan kepada isu, tak apa. Ini proses pendidikan dalam masyarakat. It's an achievement. Pada saya, setahun setengah saya kat sini, katalah kalaupun saya akan tamat kontrak saya 2 tahun dan balik, I have done my bit. Dan saya boleh rasa bangga bahawa waktu saya di Institut Integriti Malaysia ini, kita berjaya siapkan satu cadangan untuk kerajaan pertimbangkan untuk diwujudkan satu akta yang akan mengawal selia soal pembiayaan politik yang sebelum ini pelbagai cerita kita dengar yang tidak baik yang menyebabkan keyakinan masyarakat terbanyak berkurangan atau terhakis. Jadi kita nak betulkan benda itu supaya sistem politik itu subur, supaya rakyat kembali yakin. Dan orang, sebab saya tahu ramai orang politik di luar sana yang betul-betul ikhlas nak membantu, yang ada, sebab tak semua orang yang ada satu karisma, kedua mahu nak buat kerja ni. Saya sendiri tak mampu dan saya kata okey, ini kerja saya yang bolehan saya ini, tapi untuk pergi jadi wakil rakyat dan sebagainya bukan mungkin
I don't have the stomach for that. Tapi ada orang yang sanggup yang buat. Jadi ada orang-orang yang betul-betul nak berjuang. Jadi kita kena bantu supaya ekosistem negara itu disusun, diletak supaya tadbir urus itu atau tata kelolanya berada dengan sempurna. Jadi benda-benda baik ni boleh dilakukan. Tapi kalau tata kelolanya tak terkelola, dan daripada permulaan lagi kita dah ada masalah.